7 kluster COVID-19 libatkan sektor pendidikan di Kelantan. Perkampungan setinggan atas air terbakar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Rabu 21 April 2021 bersama saya Norlela Muhammad Nur dan rakan juru bahasa isyarat Hafidah Awaluddin. Terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Baiklah saudara, lintas langsung hari ini akan kita mulakan dengan perkembangan di Pahang yang akan dibawakan Fatin Nasuha Rashid dengan antara fokusnya program imunisasi COVID-19 negeri Pahang menunjukkan perkembangan positif. Diikuti lintas langsung dari Sarawak, pewujudan semula jawatan kuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sarawak. Antara fokus dari Bumi Kenyalang yang akan dibawakan Fazrul Hisham Afandi. Dan akhir sekali, kita bersama-sama Muhammad Dia Sahlan di Sabah yang akan membawakan antara laporannya 545 kes denggi direkodkan di Sabah dalam tempoh Januari hingga semalam. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Baiklah, sebanyak 83 kluster COVID-19 dengan jumlah 4,868 kes melibatkan sektor pendidikan telah dilaporkan oleh CPRC Kebangsaan Kementerian Kesihatan KKM. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, kes direkodkan sejak 1 Januari hingga semalam. Jelasnya, dalam satu kenyataan, daripada 83 kluster tersebut, sebanyak 49 kluster dengan 2,617 kes adalah masih aktif. Manakala 34 kluster dengan 2,251 kes telah diisytiharkan tamat. Sementara itu, daripada jumlah kluster tersebut juga, sebanyak 39 kluster dengan 1,420 kes melibatkan subkategori sekolah, Institusi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Manakala 19 kluster dengan 1,870 kes melibatkan subkategori pendidikan tinggi dan 25 kluster dengan 1,578 kes melibatkan subkategori pendidikan lain. KKM menyambut baik komitmen semua sektor pendidikan dalam memastikan para pelajar dan pelatih tidak ketinggalan mengikuti pembelajaran dan latihan secara berterusan dalam keadaan yang selamat. Bagaimanapun jelasnya, KKM mengingatkan semua pihak untuk sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam menangani penularan COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK mengesan 7 kluster sekolah melibatkan sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan dan Yayasan Islam Kelantan YIK di seluruh Kelantan. Menurut pengarahnya Datuk Dr. Zaini Husin, menerusi data sepanjang 2 minggu sehingga 16 April lepas, sebanyak 30% kes aktif melibatkan warga sekolah termasuk pelajar, guru dan kaki tangan sekolah. Katanya kluster itu bermula daripada komuniti majlis perkahwinan yang dihadiri oleh guru, pelajar dan kaki tangan sekolah lain. Jadi inilah yang merisaukan kita. Jadi dengan peristiharaan PKP dan juga penutupan sekolah yang telah diisytiharkan sehingga 24 hari bulan, kita harapkan supaya kes ini akan turun. Tapi saya tidak jangkakan dia akan turun secara mendadak.
mungkin akan beransur-ansur akan turun lah. Semalam, JKNK melaporkan sejumlah 300 kes positif membabitkan warga sekolah termasuk guru dan pelajar. Sehari dua ini akan berlaku ramai yang akan dibuat ujian swab kerana kita lihat pada 3 angka yang kita ada sejak belakangan ini. Sebab itulah kita telah mengambil keputusan dan kita telah berbincang dengan pihak negeri supaya kita menyediakan satu tempat yang lebih luas, yang lebih selesa dan juga yang lebih lapang untuk mengelakkan daripada berlakunya kesesakan di klinik kesihatan kita di Kota Baru. Sementara itu, beliau turut memaklumkan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC sudah penuh dan melepasi kapasiti. Ia susulan kes meningkat 3 angka sehari sejak beberapa hari lalu. Setakat ini terdapat 6 PKRC, masing-masing 4 di Kota Baru, 1 di Kuala Krai dan 1 di Tumpat. Juga di Kelantan, bermula hari ini, kesemua masjid, mukim, surau dan musola diarahkan tutup untuk semua aktiviti termasuk solat Jumaat, fardu dan solat sunat tarawih sehingga satu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Ketua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz, menerusi satu kenyataan media memaklumkan arahan itu sudah mendapat perkenan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad Kelima. Maik berharap semua pihak memberi kerjasama dan tindakan sewajarnya akan diambil terhadap mereka yang gagal mematuhi arahan atau SOP ditetapkan. Majlis Bandaraya Shah Alam MBSA akan menempatkan 200 anggota penguatkuasa di 51 bazar Ramadan bagi memastikan SOP mencegah COVID-19 dipatuhi. Menurut pemangku Datuk Bandar Shah Alam Muhammad Rashidi Ruslan, SOP bazar Ramadan diperketatkan berikutan tinjauan pada minggu pertama Ramadan mendapati pengunjung tidak mematuhi arahan ditetapkan. Jelasnya bermula semalam, sistem nombor turut diperkenalkan bagi mengawal kesesakan di bazar Ramadan selain larangan membawa kanak-kanak bawah 12 tahun. Kita harapkan ianya dapat kerjasama daripada peniaga dan pengunjung. Gunakanlah peluang berniaga pada kelulusan yang bazar Ramadan telah diberikan oleh kerajaan negeri dengan sebaiknya. Kita tidak mahu kalau boleh kita cuba untuk facilitate dan juga kita cuba untuk mempermudahkan segala urusan daripada awal bazar Ramadan ini proses kelulusan bazar Ramadan ini diluluskan. Kita tidak mahu agar bazar Ramadan ini dibatalkan hanya kerana sebab ketidakpatuhan SOP daripada pengunjung, dan kita mahu agar bazar Ramadan ini berjalan lancar dan mematuhi SOP dengan sehabis baik dan agar boleh berniaga sehingga akhir Ramadan ini, insya-Allah. Beliau mengulas perkara itu pada majlis berbuka puasa dan penyerahan sumbangan kepada kaki tangan MBSA di Shah Alam, Selangor malam tadi. Semua 182 peniaga bazar Ramadan di tapak pekan sehari Temerloh Pahang mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan pihak berkuasa tempatan PBT dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Exko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syakar Syamsuddin berkata, secara keseluruhannya beliau berpuas hati terhadap kadar pematuhan SOP peniaga dan pengunjung bazar berkenaan. Dan kita juga nak galakkan supaya pembeli-pembeli ni ataupun mereka yang datang untuk membeli juadah berbuka puasa ni supaya mereka datang lebih awal lagi. Kita bimbang apabila datang lewat, mereka tak dapat masuk lagi. Malah kalau kita tengok di sana, tengok masih ada lagi barisan ya untuk menunggu giliran. Jadi dia akan menjadi kelang kabut lah. Jadi elok kalau boleh mereka datang lebih awal. Jelasnya pihak penganjur sudah menetapkan hanya 300 pelanggan boleh memasuki tapak bazar Ramadan dalam satu-satu masa. Kedudukan gerai juga mengikut jarak yang ditetapkan.
Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lancang turut berterima kasih kepada semua petugas dari Majlis Perbandaran Temerloh dan pihak polis yang sentiasa memantau keadaan di Bazar Ramadan berkenaan. Fasa 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK 2021 yang bermula Ahad lalu memberi petanda baik kerana mendapat reaksi positif daripada golongan sasar. Fasa 2 memberi tumpuan kepada golongan warga emas, golongan berpenyakit dan orang kurang upaya OKU melibatkan 9.4 juta orang. Ikuti tinjauan PIK 2021 di Terengganu bersama wartawan Azrul Faizal Jusoh. PIK Fasa 2 Negeri Terengganu telah membuka 3 pusat pemberian vaksin PPV awam iaitu di Pusat Sains dan Kreativiti Kuala Terengganu, Dewan Datuk Seri Amar di Raja Kemaman dan Dewan Seberguna Sungai Tarum di daerah Setiu. Yakin dengan program imunisasi ini, golongan warga emas dilihat tampil mendapatkan vaksin, mempunyai rekod beberapa penyakit seperti jantung, tekanan darah tinggi dan diabetes tidak menjadi alasan untuk tidak divaksin. Warga emas yang lebih daripada 80 lebih baik mari cocok sebab bagi saya tak ada apa-apa kesan daripada selamat. Jangan dengar pelik-pelik tu, memang bagi bagus untuk vaksin ni. Saya galakkan semua orang, especially orang tua yang sakit-sakit, mesti dapat vaccination ni. Saya tak takut. Walaupun saya ada penyakit kencing manis semua, tapi okey, mesti dapat vaccination ni. Mesti semua kena ambil vaksin. Hanya orang yang ada penyakit-penyakit yang tidak boleh ambil tak apa. Lain benda tu semua terpaksa kena ambil untuk menahan penyakit ini merebak. Keterlibatan para sukarelawan di Gelam MyVac menguruskan golongan warga emas dan OKU patut dipuji. Mereka bersedia membantu bermula pintu hadapan PPV untuk urusan pendaftaran sehingga di bilik berehat setelah selesai mendapatkan suntikan vaksin. Persediaan PPV yang rapi turut memudahkan penerima vaksin kali ini. Jika warga emas dan OKU tidak lepaskan peluang mendapatkan vaksin, kenapa tidak kita yang masih muda? Kesihatan dan keselamatan anda adalah keutamaan kerajaan demi mengekang COVID-19 sekaligus melancarkan semula sektor sosio-ekonomi. Azrul Faizal Jusoh, Berita RTM. Kira-kira 30 buah rumah di perkampungan Setinggan, Sundang Laut, Sandakan musnah dalam kebakaran pagi tadi. Bagaimanapun tiada kecederaan dan kemalangan jiwa dilaporkan. Sementara punca dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Mangsa yang ditemui reda dengan insiden dan bersyukur kerana kesemua ahli keluarga terselamat walaupun kini tinggal sehelai sepinggang. Sampai saya dari tempat kerja, tiba-tiba orang rumah akan telefon saya bahawa Sundang terbakar. Jadi saya tergesa-gesa mau datang ke Sundang untuk menyelamatkan keluarga atau benda yang mana yang dapat saya selamatkan. Atau benda ada separuh dokumen sama yang beliau yang ahli keluarga saya suruh keluar untuk beredar dari sini. Jam 8 lah. Nak pulang nak terbakar, nak lari kita lari. Saya bawa lari semua tak selamat, biarpun satu tiada benda apa semua. Alhamdulillah ada terbawa itu IC itu. Sementara itu, ketika ditemui media, Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Sandakan, Penguasa Bomba Martin Thomas berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.55 pagi. 40 anggota termasuk pegawai kanan dikejarkan ke lokasi bersama 4 buah jentera dan kenderaan utiliti. Anggaran keluasan kebakaran yang terlibat pada pagi ini adalah 100 meter kali 200 meter. Anggaran rumah yang terbakar sebanyak 30 buah. Jenis rumah adalah jenis tidak kekal. Kita telah melancarkan 4 aliran, 200 kaki dan 7 pancutan untuk mengawal kebakaran. Kebakaran berjaya dikawal daripada merebak ke rumah berhampiran kira-kira pukul 9.17 pagi.
Operasi turut dibantu pasukan bomba sukarela Karamunting, PDRM, APM, KKM, Rela, MPS dan pasukan keselamatan IOI. Di Kedah, 5 notis dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah KPDNHEPK kepada pemborong dan penternak ekoran kenaikan harga ayam mendadak untuk menilai semua kos secara terperinci dalam masa 3 tahun bermula 2018. Notis bertujuan mendapatkan maklumat dan pengesahan sama ada rasional atau tidak untuk menaikkan harga ayam dan barangan lain. Exko Penerangan, Komunikasi dan Multimedia dan Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Kedah, Romani Wan Salin berkata, pihaknya mengadakan perjumpaan dan perbincangan bersama pemborong serta pembekal pada Selasa. Didapati harga ayam di Pasar Besar Alur-Star kini turun kepada RM7.90 sekilogram. Berbanding seminggu yang lalu, harga naik mendadak sehingga mencecah RM10 sekilogram. Notis tadi 5 notis. Pada penternak dan juga pemborong. Penternak 2 notis. Notis kita nak supaya dia bagi imbas-imbas keseluruhannya. Kita nak pastikan apakah rasional atau tidak rasional dia nak naik harga. Apa itu kita nak supaya jangan kata cakap saja nak naik harga tapi kita nak. Notis kepada berapa pemborong? Turun notis tu. Beliau ditemui selepas mengadakan tinjauan di Pasar Besar Alur-Star. Beliau menasihatkan peniaga yang menjual melebihi harga siling agar patuh kepada skim harga maksimum musim perayaan Hari Raya Aidilfitri 2021. Ini agak 9.5. Tapi kerjaan tindak awal, mereka boleh mengurangkan harga. Punca kenaikan daripada ayam tak sihat, mati banyak. Barang melambung naik, dedak melambung naik, semua naik. Jadi mereka tak nak cover kos lah macam tu lah. Kan? Ini time peluang mereka nak cover segala hutang-hutang mereka. Amalan okey, Alhamdulillah. Yang mereka semua lagi tak ada masalah apa lah. Dan mereka tolak saya RM30 agak kawalan. Ya, saya jual RM32. Jangan tularkan, lapor kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Tegas Ketua Pegawai Pematuhan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM Zulkarnain Muhammad Yassin, semua pihak tidak sepatutnya membantu atau terlibat dalam penyebaran video-video yang menyalahi undang-undang. Sentimen agama. Beliau yang ditemu bual secara maya menerusi rancangan Selamat Pagi Malaysia turut melahirkan rasa kecewa dengan penyebaran iklan judi raya menerusi media sosial. Apabila kita menerima sesuatu kandungan yang menyalahi undang-undang, apa sikap kita? Jadi janganlah kita menjadi orang yang membantu untuk mempromosikan video tersebut apabila kita menularkannya. Ini yang berlaku sebenarnya. Jelasnya, SKMM telah mengambil tindakan terhadap iklan raya tersebut dengan melakukan sekatan. SKMM turut meminta pihak penyedia platform media seperti Facebook, Twitter dan YouTube untuk menurunkan kandungan berkenaan. Tambahnya, bagi mana-mana pihak yang terlibat berkongsi dan menularkan video berkenaan, mereka boleh disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jelasnya lagi, kegiatan judi dan promosi judi dalam talian adalah tertakluk mengikut Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953 di bawah Bidang Kuasa Polis Diraja Malaysia PDRM. Wanita yang masih dalam tempoh berpantang antara 24 penagih yang ditahan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Kubang Pasu dalam Ops Cegah, Ops Kesan dan Langgar Syarat malam tadi. Wanita berusia 27 tahun itu baru sahaja melahirkan anak ketiga, ditahan bersama rakannya di Mukim Naga Jitra.
Hasil ujian saringan urin yang dijalankan, wanita tersebut positif dadah jenis metafetamin dan heroin. Selain wanita berkenaan, 19 lelaki dan 2 wanita lain turut positif dadah. Kesemua ditahan berusia 19 hingga 60 tahun. Operasi bermula pukul 7 pagi ini tertumpu di Kampung Baru Changlun, Ladang Rakyat Bukit Kayu Hitam, Kampung Guar Kok Diang, Kampung Tanjung Kapur, Kampung Lubuk Kawah, Taman Mahsuri, Kampung Wang Perah, Kampung Pulau Pisang, Kampung Naga, Pekan Sungai Koro dan sekitar kawasan mukim Wang Tepus. AADK menasihatkan orang ramai supaya tidak terlibat dengan sebarang aktiviti berkaitan pemprosesan, pembekalan, penyeludupan, penjualan serta pengagihan dadah. Baiklah, sebelum ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama-sama pegawainya Atika Marziah Mukhtar. Silakan Atika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Taufan Surigay kini masih lagi berada pada jarak 427 km ke arah timur laut Luzon, Filipina dan ianya kini bergerak ke arah utara barat laut dengan kelajuan kira-kira 10 km per jam. Dengan keadaan ribut taufan yang kini sudah mula bergerak menjauhi rantau negara, dijangkakan keadaan taufan ini tidak akan memberi sebarang kesan signifikan terhadap cuaca negara kita. Seterusnya, melalui paparan imej gemar radar semasa pula, perhatikan keadaan hujan lebat beserta ribut petir masih lagi sedang berlaku sejak dari awal petang tadi di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca adalah cerah untuk kedua-dua buah negeri dan keadaan cuaca cerah ini juga dijangkakan masih lagi boleh berterusan untuk sepanjang malam nanti. Untuk makluman, keadaan negara kini masih lagi berada pada fasa monsun, peralihan monsun dan dalam tempoh ini, keadaan hujan lebat beserta ribut petir dan juga angin kencang berpotensi untuk berlaku terutamanya pada waktu petang dan juga malam di sekitar bahagian pedalaman pantai barat semenanjung Malaysia. Oleh itu, orang awam masih lagi diminta untuk berhati-hati pada waktu petang dan juga ketika membeli juadah berbuka puasa. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali dalam berita wilayah. Program imunisasi COVID-19 negeri Pahang menunjukkan perkembangan positif. Itu antara paparan dibawakan dari Pahang. Dan untuk perincian berita dari sana, kita bersama-sama Fatin Nasuha Rashid di studio RTM Pahang. Silakan Fatin.
Terima kasih Nolela. Program imunisasi COVID-19 Negeri Pahang bagi fasa kedua yang melibatkan warga emas berusia 60 tahun ke atas serta yang berpenyakit kronik dijangka selesai dos pertamanya sebelum Aidilfitri ini. Menurut Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, fasa kedua melibatkan 115,726 orang yang berdaftar dengan MySejahtera. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata fasa kedua ini melibatkan seramai 115,726 yang berdaftar dengan MySejahtera. Fasa kedua di Pahang ni akan dijangka siap pada bermula pada hari ini 10 hingga 12 dan juga pada 17 dan 18 dan seterusnya kita target siap sebelum Mei lah. Kita cuba selesaikan dalam bulan Mei ni juga, sehabis cepat. Paling-paling lewat minggu pertama Mei lah. Sebelum raya. Bagaimanapun beliau meminta agar lebih ramai lagi berdaftar di aplikasi MySejahtera kerana sasaran kerajaan negeri bagi fasa kedua yang menerima vaksin adalah seramai 360,000 orang. Secara keseluruhan, hanya 25% individu yang berdaftar menerusi sistem imunisasi COVID-19 Pahang SICP dan 32.8% yang berdaftar menerusi MySejahtera berbanding sasaran 1.108 juta orang penduduk negeri Pahang. Justru beliau meminta agar kempen vaksinasi COVID-19 ini diperhebatkan bagi memberi pemahaman yang lebih efektif kepada rakyat agar lebih ramai berpeluang untuk berdaftar. Katanya, geografi jarak yang jauh dan mengambil sikap tunggu dan lihat antara punca pendaftaran vaksin yang masih rendah di Pahang. Untuk rekod bagi fasa 1, seramai 32,175 petugas barisan hadapan telah selesai disuntik vaksin sebelum 31 Mac lalu. Beliau berkata demikian selepas meninjau proses vaksinasi fasa 2 Negeri Pahang di Wisma Belia Kuantan, Pahang. Pada majlis itu, seramai 1,820 orang di Pahang telah menerima vaksin COVID-19. Sambutan bulan Ramadan di RTM Pahang menerusi Pahang FM dimeriahkan dengan pelbagai program bagi meraikan golongan rentan di sekitar Bandaraya Kuantan. Walaupun dalam kesederhanaan, namun peluang memilih pakaian raya tidak dipersediakan golongan berkenaan. Menurut penerbit program Nur Ramadan Pahang FM, Nurul Ain Sujaihah Muhammad, pilihan golongan tidak berkemampuan itu bertujuan memberi kegembiraan untuk turut serta membeli kelengkapan. Untuk menyantuni masyarakat golongan atau yang kurang bernasib baik, iaitu golongan rentan yang berada di Kuantan itu sendiri, bagi yang kata memeriahkan lagi hari raya mereka yang akan tiba pada bulan Syawal nantilah. Jadi apapun kita harapkan pada program kali ini dapat memberi manfaat kepada mereka ini supaya lain kali bila ada program-program seperti ini mereka dapat merasai sendiri kegembiraan itu, tidaklah kata tersisih daripada masyarakat yang lain juga kan. Ain dalam pada itu berkata, program tersebut turut melibatkan beberapa agensi kerajaan dan swasta dalam usaha menceriakan golongan tersebut. Bagi kesempatan kat kita lah untuk kita bersama-sama berkolaborasi menyumbang untuk program Nur Ramadan anjuran Pahang FM, di mana kita menyantuni kan saudara-saudara adik-adik kita yang perlukan kita punya sumbangan lah untuk merayakan hari raya yang akan datang. Sementara itu, Pengurus Pembangunan Usahawan Koperasi Makmur Malaysia Berhad, Komakmur, Mursyidi Jailan berkata, penularan pandemik COVID-19 tidak memberi kekangan buat pihaknya untuk terus menyantuni masyarakat. Sepatutnya memang pihak-pihak yang berada di luar sana yang memang saya rasa ada pihak dan golongan yang tidak terkesan pun dalam pandemik sehari ini, dan golongan inilah yang sepatutnya yang menampilkan diri mereka untuk membantu golongan-golongan yang terkesan ataupun mereka-mereka yang memerlukan bantuan, lebih-lebih lagi apabila sudah hampir tiba perayaan-perayaan seperti Hari Raya tak lama lagi. Program bersama 40 orang termasuk mualaf dan gelandangan itu turut akan diteruskan dengan majlis berbuka puasa bersama pada satu tarikh yang akan ditetapkan.
Lebih setahun negara berdepan dengan pandemik COVID-19 dan lebih setahun juga petugas barisan hadapan bertungkus lumus melaksanakan tanggungjawab mereka dalam sektor kesihatan dan keselamatan. Program Misi Ramadan Kasih oleh Pertubuhan Amal Tiara Kasih dilaksanakan sebagai penghargaan kepada mereka yang masih berjuang membantu mengekang penularan wabak COVID-19. Menurut pengerusi Pertubuhan Amal Tiara Kasih Tunku Zaza Fakia Faranas, Tunku Dato' Ismail, program diberi nama Misi Ramadan Kasih itu dilaksana sebagai penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang masih berjuang membantu mengekang penularan wabak COVID-19. Tambahnya, misi itu juga turut membantu memberikan pek makanan juadah bersahur kepada golongan rentan di sekitar Kuantan yang turut terkesan akibat wabak COVID-19. Kami ingin menunjukkan yang kami menghargai sumbangan frontliners yang telah banyak berjasa kepada negara, lebih-lebih lagi di masa negara ini dilanda wabak COVID-19. Jadi kami ingin menunjukkan cara kami menghargai mereka, kebaikan mereka yang telah menjaga keselamatan masyarakat selama ini. Sementara itu, katanya misi tersebut akan diteruskan dengan menyantuni golongan asnaf dan anak-anak yatim untuk dibantu. Sehubungan dengan itu, beliau berharap misi kecil ini dapat membantu mereka yang memerlukan selain berkongsi rezeki sempena Ramadan. Sekian paparan dari RTM Pahang. Kita kembali bersama-sama Nolela di Wisma Berita Angkasa Puri. Baik Fatin, terima kasih. Baiklah, untuk perkembangan dari Sarawak, kita bersama Fazril Hisham Effendi yang antaranya memberi fokus kepada penubuhan semula Jawatan Kuasa Khas Status Kewarganegaraan. Silakan Fazril. Assalamualaikum dan salam hormat. Pewujudan semula Jawatan Kuasa Khas Status Kewarganegaraan peringkat Sarawak diharap dapat mengurangkan tempoh kelulusan permohonan status kewarganegaraan dari negeri ini di bawah 15A Perlembagaan Persekutuan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, dengan pewujudan semula jawatan kuasa berkenaan, tempoh kelulusan bagi permohonan status kewarganegaraan di bawah 15A Perlembagaan Persekutuan dijangka mengambil masa kurang daripada 2 tahun berbanding sekitar 5 tahun sebelum pewujudan jawatan kuasa tersebut. Menteri itu juga yakin tempoh kelulusan dapat dipendekkan dengan adanya checklist yang diperkenalkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara JPN Sarawak bagi memudah cara proses permohonan. Kita sangat yakin bahawa permohonan akan mendapat jawapan dalam masa iaitu tidak melebihi, saya rasa tidak melebihi 2 tahun. Tidak melebihi 2 tahun. Tambahan ada checklist tadi, checklist untuk memastikan bahawa semua dokumen itu lengkap. Jelasnya dokumen dan maklumat yang diperlukan itu akan membantu proses pembuatan keputusan JPN dan jawatan kuasa untuk mengesyorkan perakuan permohonan kepada Menteri Kementerian Dalam Negeri KDN yang membuat keputusan muktamad tentang kelulusan permohonan status kewarganegaraan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Datuk Seri Fatimah menambah dokumen wajib yang dapat membuktikan keberadaan melalui pengesahan pemastautin, dokumen rawatan kesihatan subjek dan dokumen persekolahan. Dalam pada itu, Menteri itu berkata jawatan kuasa khas status kewarganegaraan telah diwujudkan sejak tahun 2016 namun tidak lagi berfungsi setelah pertukaran kerajaan persekutuan pada tahun 2019. Tambahnya, awal bulan ini KDN telah mengeluarkan kelulusan untuk mewujudkan semula jawatan kuasa tersebut dan kini dipromosikan bersama oleh Timbalan Menteri KDN Datuk Dr. Ismail Muhammad Said dan beliau sendiri. Mesyuarat pertama jawatan kuasa baru ini telah diadakan semalam di Putrajaya turut membentangkan terma rujukan baru untuk jawatan kuasa khas status kewarganegaraan perkara 15A di peringkat Sarawak selain menyemak, menilai dan memperakukan syur permohonan kewarganegaraan dari Sarawak di bawah 15A Perlembagaan Persekutuan. Terma ini diguna pakai dalam menimbang kes permohonan sejak tahun 2019 dan mesyuarat semalam turut mengetengahkan 101 kes permohonan pada tahun 2019 dan 2020.
Menurut Datuk Seri Fatimah, mesyuarat seterusnya jawatankuasa itu akan diadakan bulan depan di Kuching dan akan diadakan secara bulanan. Anak dilahir sebelum sidak duak kahwin. Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak melaksanakan 28 sekatan jalan raya SJR di 18 zon dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Sarawak. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail, hanya mereka yang mempunyai permit polis dibenarkan merentas sepanjang tempoh ini berkuat kuasa. Cuma tiga kategori perkhidmatan yang diberikan permit bermula pada 19 bulan April, iaitu pertama perkhidmatan awam atau perkhidmatan di mana pengangkutan awam, dan keduanya perkhidmatan penghantaran makanan dan barang-barang keperluan harian seperti sayur, ikan dan sebagainya, termasuk barang-barang runcit. Dan ketiga ialah kes-kes kecemasan, iaitu sama ada personal ataupun perkhidmatan kecemasan. Sementara itu, sejumlah 3,297 kompaun telah dikeluarkan PDRM sejak 19 Januari sehingga semalam kerana gagal mematuhi SOP. Dan kebanyakan kompaun ini katanya melibatkan premis beroperasi tanpa kebenaran, melebihi masa dan gagal menjaga penyerakan fizikal serta tidak mendaftarkan butiran diri. Beliau memberitahu demikian kepada RTM semasa di Temumbual menerusi lintas langsung Cerita Pagi Sarawak dalam slot Selamat Pagi Malaysia di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak di Jalan Badaruddin, Kuching. Pada masa sama, Datuk Aidil mengingatkan masyarakat untuk terus mematuhi SOP yang ditetapkan untuk kebaikan bersama bagi memutuskan kebolehjangkitan COVID-19. Pemilik premis perniagaan dalam sektor perkhidmatan penting di bahagian Sibu tidak perlu memohon permit untuk beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Khusus yang akan dikuatkuasa di zon Sibu, zon Kanawit dan zon Selangau bermula esok hingga 26 April depan. Menurut pemangku residen bahagian Sibu, Wong Hee Sieng, prosedur operasi standard ini adalah berbeza dengan PKP yang dilaksanakan awal tahun lepas di mana setiap perkhidmatan yang beroperasi perlu mendapatkan permit di balai polis terdekat. Wong berkata perkara ini perlu dijelaskan memandangkan segelintir pemilik premis perniagaan mula memenuhi balai polis untuk memohon permit. Dedahnya lagi, sepanjang tempoh itu hanya 15 perkhidmatan perlu yang dibenarkan beroperasi. Antaranya adalah perkhidmatan awam, perbankan, utiliti, pos, pembentungan dan perkhidmatan telefon dan komunikasi. Namun, kesemua perkhidmatan ini haruslah beroperasi dengan kadar 50% kapasiti pekerja sahaja. Do not need permit to go to work. Okay? That you do not need as long as you are not crossing the boundary. Inter-district trouble, you still need police permit. No matter you go to Selangau, you go to Kuching, you still need police permit. If you are trouble within Sibu district, you don't need police permit. Wong Hee Sieng berkata demikian dalam sidang media di Bilik Mesyuarat Pejabat Residen bahagian Sibu. Dalam pada itu, beliau turut memaklumkan hanya perkhidmatan kecemasan, perkhidmatan utiliti, perkhidmatan pembentungan dan perkhidmatan penerbangan tidak tertakluk kepada waktu operasi 6 pagi hingga 8 malam seperti perkhidmatan perlu yang lain. Misi mencari dan menyelamat seorang penyelam wanita yang dilaporkan hilang di kawasan perairan berhampiran Pulau Satang Besar, Kuching, 17 April lepas kini memasuki hari keempat. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Sarawak terus berusaha mengkoordinasikan operasi cari lamat tersebut. Menurut Timbalan Pengarah Operasi Maritim Sarawak, Kapten Yusri Ali, operasi cari lamat hari ini merangkumi kawasan perairan seluas 80.42 batu nautika persegi di sekitar perairan Pulau Satang Besar. Operasi melibatkan kekuatan seramai 48 orang anggota dan pegawai daripada agensi seperti polis, bomba, pasukan gerakan udara, polis marin, Angkatan
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia selain penggunaan sebuah pesawat udara, 4 buah bot dan drone. Jelasnya, setakat 11 pagi tadi, petugas cari lamat masih belum menemui sebarang petunjuk. Pada hari kejadian, mangsa Chong Su Sian, 31 tahun, telah melakukan aktiviti menyelam bersama 5 orang rakan berhampiran Pulau Satang Besar dan disyaki hilang apabila lebih 1 jam tidak muncul ke permukaan air selepas menyelam secara solo atau bersendirian. Sejurus menerima laporan kejadian pada pukul 8 malam 17 April, sebuah bot pengawal APMM yang bertugas sejak pagi 15 April telah dikerahkan ke lokasi kejadian. Namun pada waktu tersebut, lokasi kejadian secara terperinci tidak diperolehi daripada pengadu iaitu abang mangsa Chong Zihua. Operasi cari lamat oleh pengawal 6 pada 17 April tidak dapat dilaksanakan secara berkesan berikutan jarak penglihatan yang terhad pada malam hari. Makluman lokasi kejadian yang tidak lengkap serta terdapat kebarangkalian pergerakan bot akan mendatangkan bahaya. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di JT Telaga Air Kuching hari ini. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih. Baiklah, 22 penduduk menerima ujian dan dugaan di bulan Ramadan apabila mereka hilang tempat tinggal dalam satu insiden kebakaran melibatkan 3 buah rumah di Putatan. Itu antara fokus dari negeri di bawah bayu yang akan dibawakan Muhammad Diah Sahlan. Silakan Diah. Ya, terima kasih Norlela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seramai 22 penduduk hilang tempat tinggal selepas 3 buah rumah terbakar di Kampung Seri Pandan, Putatan kira-kira 1.30 tengah hari tadi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kebakaran masih dalam siasatan. Mangsa Sahidi Tahir yang ditemui menyatakan anaknya ternampak asap di atas siling rumah sekitar pukul 1.30 tengah hari. Asap tu atas siling. Ada 4 bilik di atas tu, saya katuk budak-budak semua, turun apa semua tiada. Saya suruh keluar lah. Jadi barang-barang yang kami selamat hanya dokumen, tapi ada 2 orang anak saya, dokumen IC diorang tidak terselamat. Dari situ punca dia di atas siling. Sementara itu, Ketua Operasi Pegawai Kanan Bomba, Zainal Elias John Ratsung ketika ditemui media berkata pihaknya menerima panggilan pada pukul 1.51 tengah hari. 25 pegawai anggota digegaskan ke tempat kejadian dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Penampang dibantu BBP Kota Kinabalu. Kebakaran dapat dikawal pada pukul 2.45 petang. Wakil Rakyat Tanjung Keramat Insinyur Syahil Miyaya turun padang meninjau lokasi kebakaran memaklumkan mangsa yang terlibat akan menerima bantuan daripada pihak kebajikan selain daripada pejabat wakil rakyat. Mereka saya difahamkan akan menumpang di rumah keluarga mereka masing-masing. Jadi dari Jabatan Perkhidmatan Kebajikan AM, mereka akan membantu memberi bantuan keperluan asas lah buat tempoh terdekat ini. Sebanyak 13 juta ringgit peruntukan telah diluluskan kerajaan bagi menaik taraf dan membaiki bangunan Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan. Menurut Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Muhammad Idris, difahamkan kontraktor dan pihak yang terlibat sedang giat mengenal pasti kerosakan perlu diperbaiki di hospital berkenaan. Hospital Sandakan ini yang saya dipahamkan dibina pada tahun 1951 dan saya melihat memang banyak yang kita nak upgradekan atau diperbaiki. Datuk Zakaria ditemui RTM selepas menyampaikan sumbangan kepada petugas Barisan Hadapan HDOK Sandakan di Institut Latihan Kejururawatan Sandakan. Beliau juga mengingatkan individu yang menerima giliran janji temu suntikan vaksin COVID-19 agar hadir pada tarikh ditetapkan. Masyarakat juga dinasihati tidak mempercayai maklumat, tanggapan dan spekulasi negatif berkaitan vaksin yang tular di media sosial. Ini kerana suntikan vaksin penting bukan hanya untuk melindungi diri, malah melindungi keluarga dan masyarakat keseluruhan dalam usaha mengekang penularan COVID-19.
Sebanyak 545 kes denggi direkodkan di Sabah dalam tempoh Januari hingga semalam. Daerah Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi sebanyak 174 kes, diikuti Tawau 114 kes. Menurut infografik Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi, 2 kes baharu dicatatkan semalam di Tuaran dan Keningau. Terdapat 3 wabak aktif dikesan di daerah Tawau membabitkan lokaliti Ranggu Skim, JU03 Taman Ria 1 dan 2 serta Taman Semarak Megah Fasa 5. Bagaimanapun kesemua wabak adalah terkawal. Sehubungan itu, Datuk Dr. Christina menasihati masyarakat supaya mengamalkan 10 minit seminggu untuk mencari dan memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sementara itu, jumlah kumulatif wabak kolera di negeri ini kekal 28 kes. Tahap kesedaran umat Islam mengenai keperluan menunaikan zakat bagi membantu golongan asnaf terutama semasa penularan pandemik COVID-19 antara faktor peningkatan kutipan zakat bagi Sabah. Ini dapat dilihat menerusi tren pembayaran zakat lebih awal oleh badan-badan korporat, syarikat perniagaan maupun individu bermula tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Ramlan Awang Ali berkata peranan media masa juga banyak membantu usaha kutipan zakat bahagian zakat dan fitrah MUIS menerusi hebahan secara tidak langsung bagi menggalakkan umat Islam menunaikan zakat. Semasa COVID ni ramai yang kesian, yang terpaksa kehilangan kerja, ekonomi di mana kurang, di mana perniagaan merosot. Tetapi dari segi kesedaran untuk membantu sahabat-sahabat, keluarga-keluarga, kawan-kawan seagama, persaudaraan se-Islam itu sangat tinggi. Ramlan bercakap kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu. Tahun ini bahagian zakat dan fitrah MUIS menyasarkan kutipan RM130 juta nilai zakat berbanding RM101 juta kutipan tahun lalu. Baik, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Saudara, bersama jayakan pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan, daftar diri bersama keluarga dan rakan. Lindung diri, lindung semua. Kembali semula bersama Nolela Muhammad Nor di Angkasa Puri. Silakan Nolela. Dia Salan, terima kasih. Baiklah saudara, seperti biasa setiap Rabu, kita saksikan harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 28 April. Visi Sukan Negara VSN 2030 akan mengambil kira aspirasi dan pandangan akar umbi menerusi kanvas di laman web rasminya serta aktiviti turun padang yang akan digerakkan bermula bulan ini. Ketua Pegawai Eksekutif Institut Sukan Negara ISN Ahmad Faizal Mat Ramli berkata visi berkenaan meliputi 6 teras yang menjadi panduan masyarakat dalam melontarkan idea mengenainya. Ia merangkumi pembudayaan sukan, pembangunan bakat, kegemilangan sukan Malaysia sebagai hub sukan, ekosistem industri sukan dan urus tadbir yang baik. Ahmad Faizal turut memaklumkan Kementerian Belia dan Sukan bakal mengadakan 40 sesi dialog bersama penggiat sukan dalam tempoh 3 bulan ini. KBS juga akan turun padang sendiri melalui Jabatan Belia dan Sukan Negara ke peringkat daerah, peringkat negeri dan sebagainya untuk dengar face to face pula. Kita akan ada sesi kita panggil Balai Rakyat ataupun Town Hall di mana mereka-mereka penggiat sukan, jurulatih, guru dan juga mereka yang rakyat sukakan sukan boleh sampaikan hasrat mereka di peringkat tersebut. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sementara itu, Ahmad Faizal memberi jaminan suntikan vaksin COVID-19 yang diterima atlet bebas daripada bahan terlarang seperti yang digaris oleh Agensi Anti-Doping Malaysia ADAMAS dan Agensi Anti-Doping Dunia WADA.
Pihaknya dimaklumkan atlet akan menerima 2 dos vaksin Comirnaty keluaran Pfizer-BioNTech dan ianya bukan makanan tambahan. Namun ianya tidak akan memberi kesan sampingan kepada peningkatan persembahan atlet sehingga ke tahap yang mencurigakan pihak Adamas dan WADA. Pada masa ini, saya kira WADA masih belum mengeluarkan sebarang kenyataan lagi mengenai kesan vaksin COVID-19 terhadap maksud saya dari segi adakah vaksin itu dianggap sebagai satu substan ataupun satu bahan yang boleh meningkatkan prestasi secara tidak benar lah, ataupun secara tidak legal kan. Jadi saya kira kalau sekiranya vaksin itu dianggap sebagai satu substan yang terlarang, WADA pastinya akan maklum kepada kita melalui Adamas. Jadi pada masa ini belum ada lagi sebarang pemakluman daripada WADA ataupun Adamas kepada pihak kami lah. Tambah beliau, setakat ini 264 orang atlet dan pegawai sudah menerima suntikan pertama vaksin dan dos kedua pada 4 Mei ini. Baiklah, kita ke berita seterusnya. Keunikan Masjid Muhammadiyah atau lebih popular dengan nama Masjid Cina yang terletak di Taman Tasik Jaya Ipoh Perak tidak perlu dipertikaikan lagi. Setanding dengan Masjid Cina di Kelantan dan Melaka, Masjid Cina di Ipoh ini mengguna pakai seni bina bumbung panjang dan bumbung 5 yang menjadi identiti bangunan tradisi Cina. Sesiapa yang pernah menjejakkan kaki ke masjid itu pasti dapat merasai pengalaman berbeza kerana seni binanya yang unik dan menarik. Ikuti laporan Nur Syahana Kamarudin. Mula dibina pada 24 November 2011 di kawasan seluas 3,776 meter persegi, pembinaan masjid ini menelan belanja RM4 juta. Siap sepenuhnya pada Julai 2013 dan dirasmikan oleh Sultan Perak Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada 18 Julai 2014. Menurut Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Karya Masjid Muhammadiyah, Ustaz Muhammad Hafiz Eng Amullah, reka bentuknya turut menggunakan identiti Cina seperti penggunaan warna merah, penanaman pokok buluh serta tulisan Cina pada mimbar yang menyerlahkan lagi keunikannya. Bumbung masjid ini yang agak luar biasa, yang lain daripada lain. Sebab kita import daripada negara Cina. Sebiji apa yang kita buat ini sama dengan di negara Cina. Cuma beza sikit saja. Di negara Cina mereka menggunakan lambang bunga teratai. Di sini kita gunakan bunga raya. Masjid turut membuka ruang kepada penganut bukan Islam untuk sama-sama berkongsi tradisi terdahulu bersama masyarakat lain. Kita ada buatnya Majlis Sambutan Tahun Baru Cina ya, untuk menyimpankan dakwah, bukan menunjukkan kehebatan orang-orang Cina. Ya, macam festival makanan untuk mentidakkan pada masyarakat ya bahawa bukan semua makanan yang dimasak oleh orang Cina adalah haram. Sebab itu kita dalam program itu kita juga mengajar cara memasak makanan Cina. Itu festival makanan, kemudian juga festival tanglong. Ya, suatu kebudayaan. Menurut Ustaz Hafiz, pembinaan masjid tersebut memberi impak dalam mengubah stigma masyarakat bukan Islam bahawa agama Islam merupakan agama universal yang boleh dianuti semua kaum. Ia kini dalam fasa kedua untuk membina bangunan pusat kebudayaan Cina Islam yang menyediakan tempat perlindungan saudara baharu dan musafir, dewan serbaguna, kelas tahfiz, perpustakaan, bilik mesyuarat dan pusat kaunseling. Nur Syahana Kamarudin, Berita RTM. Baiklah saudara, paparan itu menutup berita wilayah hari ini. Jangan lupa daftarkan diri anda untuk vaksinasi COVID-19 dan dapatkan maklumat vaksin daripada sumber sahih. Terus patuhi SOP pencegahan COVID-19. Lindung diri, lindung semua. Saya Nurlela Muhammad Nur. Assalamualaikum dan salam sejahtera.